TV KPM. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Okey, pejam celik dah masuk SPM 2021 dah. Sebelum ni kita buat 2020 dah habis dah, Alhamdulillah. Tinggal STPM je. Kali ini kita dah masuk SPM yang baru. Tapi umur Wani tetap umur Wani yang sama, ya. Okey, jadi anda semua apa khabar? Wani harapkan anda di rumah sentiasa menjaga kesihatan dan kebersihan. Kerana apa? Kita masih belum menang. Kita hampir menang. Walaupun kes harian semakin berkurangan, tapi kita harus sama-sama bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP, untuk sentiasa basuh tangan, pakai hand sanitizer, pakai face mask dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter apabila anda berada di tempat awam ataupun di tempat sesak. Okey, baiklah. Hari ini subjek yang akan kita sama-sama mendalami adalah subjek perniagaan, atau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil business lah, business studies macam tu. Tapi kita nak tahulah guru jemputan kita pada hari ini adakah seorang lelaki ataupun seorang perempuan. Jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Dia profil guru jemputan kita bawakan ke studio hari ini Cikgu Syahra. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Salam. Cantik Cikgu, comel berpakaian pink purple hari ini. Lebih kurang sama senonoh kita hari ini Cikgu. Okay, terima kasih. Okey, selamat datang ke studio Road to Success SPM 2021. Sebelum itu kita nak tahulah Cikgu, untuk hari ini apa yang ingin Cikgu fokus dan ketengahkan untuk subjek perniagaan ini? Okey, first kali untuk hari ini saya akan terangkan format tentang peperiksaan SPM 2021 lah. Okey, lepas tu saya akan terangkan sikit, saya akan sentuh sikit bab 1 tingkatan 4 dan bab 1 tingkatan 5. Okey, itu saja. Okey, alright. Nampaknya Cikgu dah terangkan apa yang nak difokuskan pada hari ini. Tapi sebelum tu Cikgu, mari kita ke meja istimewa hari ini yang saya nak perkenalkan dekat Cikgu. Meja ni kita ada hand sanitizer dan juga bekas untuk simpan mask Cikgu. Itu bekas Cikgu yang Cikgu bawa ya. Okey, jom kita nak buka mask dulu. Kita tanggalkan mask kita. Kalau siapa yang ada bekas, simpanlah dalam bekas ke mana-mana saja anda bawa. Kalau tak ada, boleh buang dan pakai mask yang baru. Selepas tu barulah kita pakai hand sanitizer untuk membasmi segala kuman yang ada di permukaan tangan kita. Okey, Cikgu pun boleh pakai. Okey, kalau kita dah pakai, walaupun kita nampak kuman tu, kita tak tahu kuman tu merebak ke mana. Jadi pentingnya untuk pakai hand sanitizer pada setiap masa. Okey Cikgu, sekarang ini kita nak perkenalkanlah anak murid Cikgu daripada SMK Setia Alam Selangor yang akan bersama-sama dengan kita selama 1 jam ini. Mari kita perkenalkan anak murid Cikgu Syahra kita dari SMK Setia Alam, Shah Alam Selangor. Jom. Mana dia anak murid Cikgu semua ni? Assalamualaikum semua. Boleh unmute mic. Nak dengar suara semua. Hello. Hello. Okey. Ini dia, kita ada 2 pelajar lelaki dan 4 pelajar perempuan. Mungkin Cikgu boleh perkenalkan satu demi satu anak murid Cikgu hari ini, Cikgu? Okey, yang pertama pengawas tu adalah Nur Akmal Hafiz. Okey, yang kedua Muhammad Fakrul Iman. Okey, yang ketiga Nur Nadia. Yang keempat Nurin Aina, yang kelima Nur Sabrina dan yang terakhir adalah Nur Sufi Afika. Okey, apa khabar semua anak murid Cikgu Syahra, semua sihat ya? Alhamdulillah. Kita ada seorang pengawas di sini. Yang lain semua ada tak ketua kelas ke, ketua kebersihan ke dekat sini? Ada tak? Tak ada. Tak ada? Nampaknya Akmal seorang lah ni pengawas kat sekolah ni. Fotografer saja. Fotografer Nur Sabrina. Okey, wow, menarik. Okey, jadi terima kasih Kak Wani ucapkan kerana sudi bersama-sama dengan kami di studio hari ini. Tapi sebelum kita melanjutkan dengan sesi pembelajaran kita hari ini, apa kata kita berehat dulu seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2021.
Saya meminati perniagaan kerana perniagaan mempunyai banyak peluang untuk kemajuan kerjaya. Secara umumnya, bidang ini menawarkan lebih banyak peluang kerana ia mempunyai skop pembelajaran dan perkembangan yang tinggi. Pelajar boleh meningkatkan kemahiran dengan mengikuti pelbagai kursus yang berkaitan atau mencabar diri dengan inisiatif menambahbaikan proses kerja. Kesannya, pelbagai insentif dapat diperoleh dari majikan seperti kenaikan gaji dan penghormatan profesional. Perniagaan juga merupakan pilihan yang sangat praktikal kerana ia boleh dikatakan lebih selamat dan lebih terjamin daripada jurusan yang lain kerana keperluan perniagaan akan sentiasa wujud dan berkembang dalam setiap industri. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Okey, baiklah, anda sudah pun berehat, sudah pun pastikan dah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka kalau anda berada di luar sedang menyaksikan Road to Success ni. Dan paling penting kena jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter apabila berada di halayak ramai. Okey, cikgu, nampaknya anak murid cikgu pun dah bersedia. Mereka yang di rumah pun sudah bersedia, saya pasti dah sediakan nota di tepi ni nak catat ni. Sebab mereka diberi peluang untuk orang kata bersedia lebih awal kali ini ya cikgu daripada betul. pelajar sebelum ini. Jadi grablah peluang itu sebaik-baiknya dan skor setiap subjek yang akan anda duduki akan datang nanti. Okey, jadi anak murid cikgu semua dah bersedia dah? Sudah. Okey, bagus. Kalau sudah bersedia, mari kita mulakan Cikgu Syahra. Okey, terima kasih Wani. Okey, pertama kali nama saya Puan Nur Syahra binti Abdul Manaf. Okey, saya daripada sekolah SMK Setialam. Okey, saya mempunyai pengalaman mengajar perniagaan selama 12 tahun. Okey, mempunyai pendidikan ijazah dalam perdagangan dan ekonomi asas dan mempunyai master dalam leadership management. Okey, okey, sebelum Boleh, saya start dulu. Okey, untuk hari ini topik yang akan saya bincangkan adalah SPM Perniagaan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey. Okey, untuk makluman para pelajar dan juga Wani juga. Okey, format untuk peperiksaan perniagaan SPM tahun 2021 masih sama. Okey, jadi kita tidak ada perubahan dari segi format, dari segi subjek. Okey, untuk makluman juga, okey, subjek perniagaan ini mula diperkenalkan pada tahun 2017. Okey, maksudnya subjek ini masih baru lagi. Okey, baru 5 tahun. Okey, apa istimewanya subjek ini saya akan terangkan satu persatu. Okey, untuk topik hari ini saya akan terangkan perniagaan tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey. Okey, mengapa mata pelajaran perniagaan ini menjadi subjek yang pilihan? Kenapa ramai pelajar suka? Okey, dan kenapa kementerian buka untuk pelajar? Okey, untuk pengetahuan Wani dan juga student. Okey, subjek perniagaan ini merupakan salah satu subjek baru yang diperkenalkan oleh kementerian kepada para pelajar di luar sana. Okey, di mana perniagaan ini merupakan mata pelajaran elektif. So maksudnya kalau di sekolah kita panggil subjek tambahan. Jadi pelajar boleh memilih subjek tersebut. Okey, mengapa mata pelajaran ini menjadi pilihan? Yang pertama, okey, dia lebih pada menyediakan lebih banyak pilihan kepada ibu bapa dan pelajar. Okey, contoh kalau macam ibu bapa yang inginkan anak untuk meneruskan pengajian di bidang perniagaan, ini adalah platform yang tepatlah. Okey, jadi untuk pelajar juga kalau ikutkan zaman sekarang kita dah di dalam bidang perniagaan. Jadi ini adalah platform lah untuk mereka mencongkil bakat ataupun membuat sesuatu tentang perniagaan. Okey. Yang kedua, meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan. Okey, di mana apabila mereka mempelajari ilmu perniagaan, mereka akan mendapat banyak pengetahuan tentang perniagaan di luar. Okey, maksudnya mereka dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Okey, yang ketiga, memupuk pelajar memiliki kemahiran dan berketerampilan. Okey, di mana mereka mempunyai kemahiran, mereka akan melaksanakan apa yang
diperlukan. Contoh apabila mengapply kerja dan sebagainya. Jadi perniagaan ni adalah satu platform yang sangat baguslah jika pelajar mengikuti bidang tersebut. Okey, untuk itu juga dari segi program kurikulum dan sukan di sekolah. Okey, sebab sekarang kebanyakan di sekolah-sekolah kita dah ada kelab keusahawanan, kita ada kelab koperasi. Jadi benda ni membuatkan pelajar lebih senang untuk mempelajari teknik untuk berniaga. Jadi ini adalah sebab apa kita jadikan perniagaan ini sebagai pilihan. Okey, maksudnya pelajar boleh pilih sama ada dia berminati bidang tersebut ataupun tidak. Okey. Okey, selain itu dia memperkukuhkan disiplin pelajar. Okey, bila pelajar dah menyibukkan diri dalam perniagaan, dia lebih kepada disiplin lah. Maksudnya dia akan ikut prosedur tentang macam mana kita nak menjual barang. Jadi dia tahu macam mana, bukan straight to jual macam tu je. Okey. Okey. Yang terakhir adalah memantapkan kurikulum sekolah lah. Di mana mereka ni diberi tugaslah untuk memantapkan lagi kurikulum sekolah. Okey, itu dari segi silibus kan, cikgu? Ya, betul. Kita nak tanya pelajar lah, mengapa mereka pilih perniagaan ni? Ada yang cita-cita nak jadi businessman ke, businesswoman, entrepreneur ke? Mungkin boleh kongsi apa yang anda ingin jadi mengambil subjek perniagaan ini? Fakrul, nak kongsi tak? Saya nak jadi seorang businessman yang berjaya. Wow, okey, bagus, semangat. Seterusnya kita nak tanya seorang pelajar perempuan. Siapa nak wakilkan? Nak jadi apa ni ambil subjek perniagaan? Kita tanya Nur Nadia. Nadia, terlupa nak ambil mic. Okey. Maaf. Okey, saya mensyukuri dalam bidang perniagaan juga. Nadia nak jadi businesswoman ke nanti? Ya, businesswoman. Itu dia. Nampaknya kita assume mereka semua nak jadi businessman dan businesswoman berjaya lagi ya, cikgu. Okey, jom kita teruskan. Kita dah tahu dah mengapa mereka pilih. Kita teruskan sesi pembelajaran kita. Okey, ini adalah strategi pelaksanaan mata pelajaran perniagaan adalah untuk apa. Okey, tadi ada kepentingan dia. Okey, ini adalah untuk melengkapkan diri mereka dengan pelbagai kemahiran praktis hand-on. Sebab nanti saya akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan hands-on. Okey. Dan kemahiran insaniah lah. Okey, yang kedua, membina penampilan diri pelajar yang positif. Okey, bila mereka melakukan ataupun melibatkan diri dalam mata pelajaran perniagaan, ini akan lebih membuatkan mereka yakin. Untuk bisnes kita kena yakin. Jadi orang akan tengok kita punya keyakinan diri dalam, kan? Okey. Yang ketiga, memupuk pelajar supaya menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni, budi bahasa dan adab. Okey, macam mana kita menjalankan perniagaan dengan orang. Jadi apakah adab-adab yang perlu kita tahu. Okey, dan yang keempat, melipat gandakan program pembangunan insan bagi menangani masalah gejala sosial. Okey, ini bermaksud apabila mereka telah menyibukkan diri dalam perniagaan, mereka tidak akan melakukan gejala-gejala yang tidak sihat lah. Okey, itu saja. Okey. Okey, ini saya akan terangkan tentang format peperiksaan perniagaan. Okey, untuk makluman Ferry, untuk makluman Wani, mungkin zaman Wani perniagaan ini masih ada ataupun tidak? Ada, tapi di sekolah Wani tidak ada subjek itu. Wani teringin nak belajar perniagaan tapi tak ada. Ya, sebab betul. Sebab ada sekolah yang mungkin tidak mengambil subjek sebagai pilihan elektif. Tapi sekarang majoriti sekolah dah ada. Sebab ini sebenarnya membantu pelajar lah untuk mendapat markah yang baik. Membantu dalam SPM. Untunglah mereka sebenarnya, ya, cikgu. Betul. Memang sangat beruntung. Okey, ini adalah format peperiksaan perniagaan. Okey, untuk makluman Wani juga dan juga pelajar, kertas peperiksaan mempunyai 3 kertas. Okey, kertas pertama merangkumi soalan objektif, iaitu 40 soalan. Okey, 40 soalan diberi masa selama 1 jam 15 minit. Jadi pelajar perlu menghabiskanlah masa yang diperuntukkan. Okey, jadi untuk orang kata bajet untuk buat satu soalan, kita ambil masa dalam 2 minit sahaja. Tidak, sebab dia soalan yang ABC. Dia sangat mudah lah. Okey, berbanding dengan kertas 2 adalah soalan esei. Bila sebut esei, sebenarnya dia bukan karangan. Dia sebenarnya ringkasan pendek sahaja, fakta. Okey, dalam soalan esei ni, untuk pengetahuan ni juga, dia ada 10 soalan. Okey, dalam 10 soalan tu pelajar memang wajib lah
melaksanakan ataupun menjawab soalan tersebutlah. Okey, masa yang diperuntukkan adalah 2 jam 15 minit. Jadi ini adalah kertas 1 dan kertas 2 yang pelajar akan menduduki SPM di dalam dewan. Mereka ambil lah. Okey, tetapi berbeza dengan kertas 3. Kertas 3 adalah kerja khusus. Okey, apa yang dimaksudkan kerja khusus? Kalau kita zaman belajar dulu kita sebut project paper. Okey, kerja khusus ni bermaksud kemudian akan bagi soalan pada bulan April dan akan berakhir pada bulan Julai. Okey, tempoh yang diperuntukkan untuk menjawab membuat kerja khusus ni selama 4 bulan. Jadi start daripada April, pelajar akan memproseslah membuat kerja khusus. Kerja khusus ni merupakan rancangan perniagaan. Contoh mereka akan bagi satu tajuk dan pelajar akan follow lah dia punya step tu. Okey, itu saja. Markah yang diperuntukkan adalah 20% sahaja. 20%? 20% sahaja. Itu kalau tak buat betul-betul tu sayang. Betul. Memang ini sebenarnya membantu pelajar untuk menaikkan markah dalam SPM. Okey, baik. Okey, ini adalah format kertas 2. Okey, saya sentuh sebab kertas 2 adalah kertas yang orang kata memang agak mencabar sikit sebab kertas 1 kita just bulat-bulat je. Betul. Okay, tapi kertas 2 ni adalah fakta huraian contoh. Jadi apa yang ada dalam kertas 2 kita ada 3 bahagian. Okey, kita ada bahagian A, kita ada bahagian B dan juga bahagian C. Okey, dalam kertas bahagian A ni kita ada 6 soalan. Okey, jadi pilihan dibuat hanya 5 soalan sahaja. Okey, so setiap soalan ni hanya 10 markah sahaja. Okey, tetapi dan dalam kertas bahagian A kita ada aras rendah dan aras sederhana. Jadi pelajar dah tahu, okey, kertas 1 apa, kertas bahagian A macam mana soalan, bentuk soalan. Sebab selalunya untuk permulaan kita bagi yang pelajar mudah faham dulu. Okey, sebab kita ikut aras. Okey, dan jumlah markah adalah 50 markah. Okey, untuk bahagian B kita ada 3 soalan dan pelajar diminta untuk membuat 2 soalan sahaja. Okey, setiap soalan 15 markah. Okey, ini juga mempunyai aras, iaitu aras sederhana dan juga aras tinggi. Okey, markah yang diperuntukkan adalah 30 markah. Okey, bahagian C adalah kajian kes. Okey, untuk pengetahuan Wani, bahagian C ni wajib. Memang pelajar kena buat. Kalau tak buat memang sayang sebab markah yang diperuntukkan adalah 20. Banyak juga. Ya, memang ini sebenarnya sangat membantu kalau pelajar buatlah sebabnya jawapan memang ada dalam petikan. Dan dalam ni dia soalan berbentuk aras sederhana dan aras tinggi. Jadi pelajar kena tahulah tentang fakta dan huraian semualah. Okey, cikgu. Okey, seterusnya sebelum menjawab soalan, apa yang perlu pelajar buat? Kena rancang masa. Okey, maksudnya pelajar tu kena tahu berapa minit untuk peruntukan masa yang dibuat di dalam kertas 2. Setiap soalan tu berapa. Okey. Calon dinasihatkan supaya mengambil masa 50 minit untuk menjawab soalan A, 50 minit soalan B, 30 minit soalan C, 5 minit untuk membaca soalan dan menyimak jawapan. Okey, so hari ini saya akan terangkan untuk tajuk tingkatan 4. Sebab untuk perniagaan dia berbeza dengan perdagangan. Sebab tingkatan 4 dia hanya ada 4 bab je. Kalau perdagangan dia ada 11. Banyak jauh maksudnya beza dia. Ya, betul. Maksudnya daripada perdagangan tu kita kecilkan skop. Okey, tajuk yang pertama adalah tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Ini memang tajuk pertama yang dikenalkan di tingkatan 4. Okey, yang kedua adalah trend semasa dalam perniagaan. Yang ketiga, penetapan visi, misi, objektif perniagaan. Okey, yang keempat, bahagian-bahagian fungsian utama dan organisasi perniagaan. Okey, bab 1 yang saya akan terangkan hari ini adalah tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tujuan? Okey, semua orang tahu apa itu perniagaan. Okey, tetapi mereka di luar sana ada yang kurang faham apakah tujuan. Kenapa orang berniaga? Kenapa orang berbisnes kan? Sebab ramai ingat orang bisnes ni dia nak keuntungan. Sebenarnya salah. Perniagaan ni juga kalau kita betul-betul faham konsep dia adalah aktiviti menjual dan membeli. Membeli apa? Barang dan perkhidmatan. Sememangnya kita memerlukan barang dan perkhidmatan tersebut. Di antara siapa mesti ada pembeli dan juga penjual. Yang kedua,
tujuan dia adalah untuk pertukaran nilai antara barang dan perkhidmatan dengan pertukaran nilai wang. Maksudnya kita sebagai pengguna, pembeli dan juga peniaga. Jadi kita nak membeli barang, kita perlukan duit. Maksudnya kita bayar kepada peniaga. Jadi di situ sudah berlaku proses pertukaran lah. Pertukaran nilai. Kita dapat barang, dia dapat duit. Betul. Kan. Okey, yang ketiga, tujuan dia untuk memenuhi keperluan dan kehendak. Okey, pengguna membolehkan peniaga ni memperolehi keuntungan. Okey. Sememangnya tujuan utama perniagaan ni adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak kita masyarakat. Jadi apa yang perlu peniaga memikirkan keperluan dan kehendak masyarakat. Okey, supaya kita senang untuk mendapatkan bekalan dan sebagainya. Okey, yang keempat, membantu peningkatan taraf masyarakat dengan menyediakan peluang pekerjaan. Okey, selain itu perniagaan juga memberi ruang kepada mereka di luar sana untuk bekerja. Okey, apabila wujudnya perniagaan, jadi mereka di luar sana dapat menikmati ekonomi bidangan. Maksudnya kekurangan dari segi pengangguran lah. Sebab ramai yang boleh bekerja. Macam tu kan. Okey, selain itu menjalankan tanggungjawab sosial seperti melindungi alam sekitar dan meningkatkan infrastruktur setempat. Okey, seterusnya, dalam tujuan perniagaan kita ada 2 jenis perniagaan yang orang kata berbentuk untuk dapat keuntungan ataupun bukan keuntungan. Okey, yang pertama, organisasi yang bermotifkan keuntungan kita panggil OBU. OBU. Senang, singkatan untuk pelajar ingat adalah OBU. Dan untuk bukan perniagaan keuntungan adalah OBBU. OBBU. Tambah senang. 1 B je. Tambah 1 B je. Okey, apa yang dimaksudkan dengan organisasi bermotifkan keuntungan ni, dia lebih pada menawarkan barang dan perkhidmatan kepada pelanggan. Memang motif dia adalah untuk menjual. Dia menjual. Tujuan dia adalah untuk untuk mendapatkan keuntungan lah. Sebab dia memang dia punya visi, misi mungkin kepada ke arah keuntungan. Jadi dia akan membuat pelbagai jenis perniagaan untuk mendapatkan pulangan yang banyak lah. Okey, yang untuk organisasi bukan bermotifkan keuntungan, OBBU, dia hanya memenuhi keperluan awam. Okey, dalam bidang pelbagai bidang lah. Contohnya, dia memberi kebajikan, dia menjaga, melindungi dan contoh dia akan menggalakkan sektor awam untuk memasuki dalam bidang ini. Okey, contoh sekarang pendidikan. Apa yang kerajaan buat sekarang adalah ni kan, ada slot pendidikan. Untuk apa? Untuk masyarakat. Sebab dia lebih kepada perniagaan yang tidak menguntung, tetapi lebih kepada masyarakat. Untuk membantu masyarakat di luar sana lah. Masyarakat tu sukses je lah. Dia memberikan akses ini pada satu platform lah. Seluruh negara. Seluruh negara. Maafkan saya, seluruh negeri untuk tengok rancangan ini. Betul. Secara percuma. Betul. Sebab kita tiada bayaran. Okey, itu yang dimaksudkan dengan yang bermotifkan keuntungan, yang tidak bermotifkan keuntungan lah. Okey, selain itu dia juga membantulah golongan berkemampuan, miskin, orang kelainan upaya, warga tua dan anak yatim. Bermaksud bila ada platform ini, sektor swasta dan sektor awam, dia akan membantu, sama-sama membantu untuk menggerakkan bantuan kepada orang lain lah. Okey. Nampaknya lepas ni saya dah boleh bercakap dengan orang luar menggunakan OBU dan OBBU. Senang faham sebenarnya. Betul. Okey, seterusnya, kepentingan. Kenapa penting untung kepada perniagaan? Sebab apa? Agak-agak. Kita tanya yang belum saya tanya tadi. Akmal, kenapa pentingnya? Kenapa penting untung dalam perniagaan? Sebab apa keuntungan itu penting sangat dalam perniagaan? Sebabnya dia penting sebabnya kita boleh menjana keuntungan yang lumayan. Selain daripada untuk kita sahaja, kita boleh melakukan bisnes untuk membantu orang lain. Lagi-lagi orang yang memerlukan. Jadi kalau kita bekerja, kita hanya mendapat kalau kita hanya bekerja biasa tanpa bisnes, kita hanya mendapat gaji yang terhad. Tetapi kalau kita mendalami dalam perniagaan, kita boleh mendapat keuntungan yang tanpa terhad, bergantung kepada apa yang kita lakukan terhadap perniagaan tersebut, tentang apa yang kita ceburi. Betul, cikgu? Okey, betul. Maksudnya keuntungan pentingnya
perniagaan untuk keuntungan dan perniagaan ni kita sebenarnya lebih pada membantu orang ramai lah. Okay. Jawapan lengkap Akmal bagi. Ini murid cemerlang ni akan Murid datang cemerlang. ni. Tu Fakrul setia support kawan dia. Okey. Saya akan terangkan tentang kepentingan. Kenapa penting keuntungan kepada peniaga? Okey, orang berniaga memang sebenarnya untung. Tapi tengok jenis organisasi. Kita ada dua jenis tadi kan. Tapi ini lebih fokus kepada OBU. Maksudnya organisasi bermotifkan keuntungan. Okey. So, yang pertama mengukur tahap prestasi perniagaan. Okey, macam mana dia nak ukur tahap prestasi perniagaan? Sebab selalunya kalau kita bisnes dalam 3 bulan pertama tu kita tak nampak lagi hasil. Jadi selepas 4 bulan ke atas tu baru kita tahu prestasi kita di tahap yang mana. Adakah akan bankrupt ataupun kita akan meneruskan perniagaan kita. So ini adalah pentinglah keuntungan tu sebenarnya. Takkan bulan pertama kita dapat 200, bulan ketiga kita dapat 100. Itu sebenarnya tak untung. Okey, jadi bulan pertama kita 200, bulan kedua 300. So benda tu nampak peningkatan setiap bulan. Itu yang dimasukkan dengan mengukur tahap prestasi perniagaan lah. Okey, yang kedua, kepentingan kedua iaitu menentukan hala tuju perniagaan. Okey, sama ada perniagaan ini diteruskan ataupun kita stop setakat itu. So sebagai seorang peniaga, kita perlu tahulah di mana kita punya target. Kita nak tengok kita punya target di mana untuk kita melancarkan perniagaan kita. Okey. Dan yang ketiga adalah memastikan kelangsungan perniagaan itu berjalan dengan lancar. Okey, bila kita tahu keuntungan, kita dah ada preparation ataupun persediaan untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Itu untuk kita melancarkan lagi kita punya perniagaan kita. Itu yang disebut sebagai memastikan kelangsungan. Kelangsungan itu maksudnya melancarkanlah lagi perniagaan kita. Okey, seterusnya kita dapat mengembangkan perniagaan di dalam dan di luar. Okey, maksudnya bila kita ada keuntungan, kita ada modal, kita dah tahu apa benda semua, baru kita kembangkan perniagaan yang lebih besar. Maksudnya sebelum ni kita mungkin berniaga burger di tepi jalan. Okey, bila kita dah ada kita punya target dan ni kita nampak benda tu kita boleh pergi lebih jauh. Betul. So inilah yang kita maksudkan mengembangkan perniagaan. Okey, daripada kecil, sederhana dan terus ke besar. Okey. Okey, selain itu melambangkan imej perniagaan. Okey, bila kita melibatkan keuntungan, kita dapat keuntungan, kita punya produk ni jadi branding. Jadi benda ni orang nampak. Okey, orang nampak dan orang beli. Jadi itu adalah imej kepada kita lah. Okey, selain itu menjalankan tanggungjawab sosial lah, iaitu kita memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Okey. Okey, seterusnya, dalam bab 1 juga, selain daripada saya terangkan tujuan, kita ada beberapa bentuk pemilikan perniagaan. Okey, untuk pengetahuan ni lah, kalau mungkin dulu perdagangan kita hanya belajar pasal aliran, saluran, agihan dan macam mana barang nak sampai. Tapi untuk tingkatan 4, perniagaan dia lebih kepada bentuk pemilikan. Sebab untuk makluman semua dan makluman pelajar, kita mempunyai pelbagai jenis bentuk pemilikan. Okey, yang pertama kita ada milikan tunggal. Selalu orang kata apa milikan tunggal? Okey, apa milikan tunggal? Okey, milikan tunggal iaitu seorang individu yang memiliki dan mengawal sepenuh perniagaan. Jadinya dia seoranglah yang akan menanggung segala kos. Dari segi penubuhan semua dia seorang. Dia contohnya orang jual burger lah. Dia seorang, maksudnya dia tidak ada kongsi bersama orang lain. Sebab tu kita sebut sebagai tunggal. Tunggal bermaksudnya seorang. Okey, seorang individu. Yes, seorang individu. Okey, yang kedua adalah perkongsian. Ini berbeza dengan milikan tunggal. Kalau milikan tunggal adalah seorang. Perkongsian adalah 2 orang. 2 orang. Ataupun lebih lah. Okey, iaitu tidak melebihi 20 orang. Maksudnya kalau perkongsian ni dia had pada 20 orang, dia tak boleh lebih. Sebab takut kalau dalam perkongsian tu kita takut ada masalah. Sebab bila dah ramai, kita takut ada masalah-masalah yang akan dihadapi lah dan akan ditanggung nanti. Okey, individu yang memiliki dan bekerjasama dalam perniagaan. Jadi mereka ini akan bersama-sama berkongsi. Berkongsi macam mana kita nak menjalankan perniagaan. Okey, Sabrina ada. Okey, setakat ini Sabrina. Okey Sabrina. Yang lain okey pelajar semua? Nurin? Okey. Okey, seterusnya syarikat berhad dan koperasi. Okey, yang pertama adalah syarikat berhad. Apa yang dimaksudkan dengan syarikat berhad iaitu entiti yang didaftar di bawah sah SSM. Sebab ini memang kena
daftarlah di bawah Suruhanjaya ni. Ya, betul. Okey, supaya dia tidak ni lah. Okey, dan tertakluk kepada akta syarikat. Sebab dia adalah syarikat. Jadi dia memang mengikut undang-undang syarikat lah. Okey, berbeza dengan koperasi. Okey, zaman sekolah dulu mungkin Wani ada beli peralatan di sekolah di koperasi kan? Ada cikgu selalu saya pergi koperasi. Okey, so apa yang koperasi sekolah buat? Macam apa yang dia jual di dalam koperasi tu? Kebanyakannya peralatan sekolah lah. Peralatan sekolah kan? Ya. Lepas tu kelengkapan apa yang pelajar perlu macam pen semua tu kan? Ya, betul. So koperasi ni merupakan salah satu perniagaan yang disumbangkan oleh ahli. Bermaksud masa Wani kat sekolah dulu, Wani memang secara automatik menjadi ahli. Jadi macam mana pulangan untung tu dapat daripada pembelian Wani lah. Ya. Jadi keuntungan tu akan didapat daripada keuntungan ahli. Kalau di sekolah mungkin pelajar. Ya. Kan pelajar memang dia akan beli kat situ je sebab dia tak ada kedai lain. Betul. Betul kan? Okey. Okey, Seterusnya kita ada pembentukan perniagaan yang tadi. Untuk makluman Wani juga dan juga student, kita ada bentuk-bentuk lain pemilikan. Contoh sebelum ni pernah dengar franchise? Pernah. Pernah dengar franchise kan? Okey, franchise ni selalunya kalau saya sebut dalam kelas franchise, dia orang nampak McDonald. Ya. Saya tanya kenapa awak cakap McDonald? Dia cakap, lepas tu dia cakap yang dia orang tahulah franchise tu adalah dia punya perniagaan yang memang banyak di merata tempat. Dia di merata-rata tempat. Okey, franchise adalah bentuk pemasaran atau pengagihan di mana franchisor ni macam syarikat. Okey, yang memberi kebenaran kepada franchisee untuk diorang untuk menjalankan perniagaan. Sebab tu kalau kita tengok sekarang dekat Petronas pun dah ada macam-macam. Jadi itu adalah kita sebut sebagai franchise. Betul. Okey. Usaha sama iaitu 2 atau lebih individu atau syarikat berkongsi strategi untuk tujuan bekerjasama mengeluarkan barang dan perkhidmatan dalam jangka masa yang tertentu. Okey, di mana mereka akan bersama-sama berkongsi idea, diorang akan usaha sama macam mana diorang nak gerakkan produk dan sebagainya. Okey. Baik, cikgu, itu antara bentuk-bentuk pemilikan perniagaan. Betul. Ada 5 yang cikgu dah kongsikan. Betul. Okey, lepas ni mungkin ada lebih banyak yang cikgu ingin kongsikan kepada kita semua dan pelajar yang sedang menonton di rumah. Tapi sekarang ini apa kata kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hai, Assalamualaikum. Okey, sebab saya suka subjek perniagaan ni adalah kerana saya rasa subjek perniagaan ini adalah satu subjek yang berbaloi dan menarik untuk kita pelajari. Terutamanya kepada orang yang bercita-cita nak memiliki satu bisnes pada masa hadapan. Saya memang sarankan untuk kita belajar subjek perniagaan ni dari sekolah menengah. Saya suka bidang perniagaan sebab macam yang korang boleh nampak, kalau korang pergi mana-mana pun mesti korang akan nampak perniagaan. Hal ini sebab perniagaan ada dekat seluruh dunia perniagaan ni. Perniagaan ni adalah merupakan suatu cara paling efektif untuk mencari sumber rezeki. Dan apabila korang ada perniagaan korang sendiri, korang bos tau, korang tak perlu kerja dengan orang. So antara faedah yang korang dapat adalah korang boleh rehat, tak ada siapa akan marah korang. Lepas tu korang boleh cuti bila-bila masa saja. Dan korang akan banyak mempunyai masa sendiri tau. Masa sendiri untuk spend dengan family, dengan kawan-kawan. So kelebihan memiliki satu perniagaan itu banyaklah pada pendapat saya dan memang berbaloi untuk kita capai pada masa hadapan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Okey, baiklah, anda sudah pun berehat, sudah tarik nafas ni dan dapatkan balik oksigen dalam kepala untuk kita sambung subjek kita pada hari ini iaitu subjek perniagaan. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk patuh pada SOP, pakai hand sanitizer, pakai face mask dan jaga penjarakan sosial. Okey? Alright, cikgu. Nampaknya anak murid cikgu pun semua dah cukup rehat dah? Dah buat exercise dekat tempat duduk tu dah Okey, kalau semua dah bersemangat, bersedia, cikgu pun dah bersedia, mari kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih Wani. Okey, saya sambung kepada klasifikasi perniagaan. Kita ada 3 jenis. Okey, untuk makluman pelajar juga, kita ada perniagaan secara kecil, sederhana dan juga
besar. Okey, dalam justifikasi perniagaan kita ada 3 jenis sektor. Okey, sektor pertama kita panggil sebagai sektor premier. Apa dimaksudkan dengan sektor utama? Dia melibatkan kepada perniagaan, pembalakan dan juga perikanan dan pelombongan. Okey, seterusnya sektor kedua adalah sektor kita panggil sebagai sekunder. Okey, di mana pembuatan dan penghilangan, pembinaan, pembekalan tenaga dan kejuruteraan. Okey, sektor ketiga dia lebih kepada perkhidmatan lah. Contoh perkhidmatan swasta, perkhidmatan awam, perkhidmatan sukarela ataupun lebih kepada kebajikan. Betul. Okey, senang ini adalah senang untuk pelajar ingat lah sebab dia lebih pada perkhidmatan. Ya. Contoh gunting rambut pun perkhidmatan. Betul. Okey. Okey, ini adalah soalan contoh soalan lah. Okey, soalan yang pertama saya minta lah Sufi dulu. Okey, Sufi tolong Sufi. jawab soalan 1. Okey. Sufi boleh nampak? Tak. Boleh Sufi? Okey, jom kita bacakan soalan untuk Sufi. Okey. Pentadbiran sesebuah syarikat seni berhad dikawal dan diurus oleh A. Pekerja syarikat, ahli lembaga pengarah, pemegang share dan pemerintahan syarikat. Mana jawapannya? Jawapan dia ialah B. Ahli lembaga pengarah. Okey, ahli lembaga confident. pengarah. Betul. Okey, betul. Wow. Okey, terima kasih Sufi. Okey, betul. Thank Ahli you, lembaga Sufi. pengarah lah yang mengawal atau menguruskan syarikat seni yang berhad. Okey. Okey. Soalan yang kedua. Cikgu dah pilih soalan siapa? yang kedua. Nurin. Nurin. Okey, Nurin. Okey, Okey, soalan nombor 2 Soalan antara nombor dua, berikut antara yang berikut. manakah benar tentang tujuan perniagaan? okey. Jawapan dia D. Menawarkan barang dan perkhidmatan. Okey, menawarkan barang dan perkhidmatan. Okey, memang tujuan utamanya adalah menawarkan barang dan perkhidmatan. Perkhidmatan. Okey. Terima kasih Nurin. Bagus, bagus. Soalan 2, betul. Soalan Okey, soalan ketiga. yang ketiga. Okey, Nadia. Nadia. Baca soalan. Oh, Nadia terlupa nak unmute mic. Okey, Nadia baca soalan Nadia. Soalan 3. Pernyataan manakah merupakan ciri kehendak manusia? Okey. Jawapan dia adalah B. Hidup D? lebih selesa. Oh, B. Hidup Okey, lebih B, selesa. Hidup lebih selesa. Okey, betul. Okey, okey. terima kasih Nadia. Thank you, Nadia. Okey, seterusnya tajuk yang akan saya bincangkan adalah untuk tingkatan 5. Okey, tadi adalah tingkatan 4. Sekarang tingkatan 5, kita ada 2 tajuk sahaja. Untuk makluman Wani, memang kita ada 2 tajuk sahaja, tetapi di dalamnya ada beberapa bab. Okey. Kita ada 7 bab. Okey, tingkatan 5 dia lebih banyak sikit berbanding dengan tingkatan 4. Okey. Okey, bab yang pertama kita lebih kepada pengurusan sumber manusia, yang kedua pengurusan sumber fizikal dan teknologi, bab 3 adalah sumber pembiayaan, keuangan dan yang keempat adalah penyata keuangan perniagaan. Okey, untuk bab 2, tajuk 2 adalah usaha niaga, iaitu bab 5 penyediaan menjadi usahawan, persediaan memulakan perniagaan, bab 6, dan bab 7 merancang pengendalian perniagaan. Okey, ini semua untuk makluman Wani, ini semua tajuk yang akan mereka buat di dalam kerja khusus kertas 3. Untuk Yes. seluruh tajuk tingkatan 5 ini? Yes, betul. Oh, okey. So maksudnya 2 in 1, diorang akan belajar. Di samping wow. belajar, diorang akan praktikal lah apa benda yang diorang belajar. Oh, kalau macam tu lebih mudah untuk ingat lah sebenarnya betul. kan cikgu? Sebenarnya memang sangat mudah. Okey. Okey. Ini adalah kelebihan kenapa perniagaan diwujudkan lah sekarang Ya, subjek betul. tu. Okey, sebab kita lebih pada kemahiran pelajar lah, pengetahuan pelajar tentang perniagaan. Okey, bab 1 pengurusan manusia. Apa yang dimaksudkan dengan pengurusan sumber manusia? Saya ringkaskan di sini adalah dia adalah satu usaha. Okey, usaha macam mana kita guna tenaga pekerja. Sebab kita nak mencari orang bekerja, kita kena melalui sumber manusia dulu. Okey, jadi sumber manusia ni yang akan melaksanakan pemilihan pekerja-pekerja. Okey, yang kedua, keperluan tenaga kerja dan pengurusan dalam pembahagian kerja difokuskan. Okey, jadi contoh bahagian pekerja ni lebih kepada kelayakan. Okey, dan seterusnya matlamat perniagaan ni adalah disasarkan dapat dicapai jika pengurusan sumber manusia ni dirangka dan dirancang. Okey. Okey, seterusnya kepentingan. Kenapa pentingnya sumber manusia ni di dalam perniagaan?
Okey, yang pertama, kebajikan pekerja sentiasa dijaga, prestasi sumber manusia sentiasa dipantau. Okey. Okey, lepas tu tahap motivasi pekerja sentiasa tinggi. Macam kita nak tengoklah prestasi pekerja kita macam mana. Ya. Okey, lepas tu pengagihan sumber manusia secara berkesan. Okey. Sumber manusia diberikan latihan yang cukup dan terkini. Maksudnya bahagian sumber manusia ataupun kita sebut sebagai human resource. Okey, di mana mereka akan memberi latihan lah kepada pekerja-pekerja baru. Itu yang mereka akan laksanakan lah di dalam pengurusan sumber manusia tu. Okey. Okey, seterusnya sumber ini sentiasa mencukupi. Okey. Peranan. Apakah peranan sumber manusia? Okey, peranan yang pertama dia nak bentuk persedaran yang positif. Okey, yang kedua pemantapan budaya yang profesional. Okey, yang ketiga menggalakkan kreativiti dan inovasi. Okey, dia nak galakkan pekerja itu lebih kreatif, lebih inovasi untuk membentuk satu produk dan sebagainya. Okey, ini memang bahagian HR ataupun sumber manusia yang akan buat. Okey, pemberian insentif yang munasabah. Contoh prestasi pekerja yang cemerlang. Jadi mereka akan memberi anugerah cemerlang ataupun inilah sijil penghargaan dan sebagainya lah. Ini semua yang akan dibuat atau dilaksanakan oleh bahagian sumber manusia. Okey, seterusnya pemberhentian pekerja. Contoh misalnya pekerja ada membuat masalah disiplin dan sebagainya, bahagian HR yang akan ambil tindakan. Okey, seterusnya aspek pengelolaan. Okey, kita ikut SOP, standard pengurus prosedur operasi tugas. Okey, macam kita sekarang kita sebut SOP kan. Tapi orang tahu SOP tu kena ikut undang-undang. Betul. Sama jugalah macam HR. Cuma dia lebih pada prosedur operasi tugas lah. Kalau macam kita bekerja, kita SOP kita. SOP apa yang kita kerja. Macam itu. Okey, sistem penggajian. Di mana dalam sistem dalam pengurusan sumber manusia dia membuat penggajian. Maksudnya dia memberi gaji. Dia akan memberi gaji kepada pekerja dan sebagainya. Dia akan menguruskanlah semua. Okey. Penghargaan dan hukuman. Okey, penghargaan akan diberikan kepada pekerja yang cemerlang. Hukuman akan diberikan kepada pekerja yang membuat salah. Ini memang bidang kuasa bahagian sumber manusia lah. Okey, penyelesaian masalah. Jika berlaku apa-apa masalah di dalam organisasi, bahagian sumber manusia akan ambil tindakan. Okey. Lepas tu kita ada struktur organisasi. Bermaksud contoh atas adalah bos, penolong dan sebagainya. Dia akan merancang lah. Dia akan tengok siapa yang buat. Okey, penetapan pekerja dan fasiliti. Maksudnya kemudahan pekerja. Contoh cuti sakit, cuti bersalin. Ini bahagian HR lah yang akan luluskan dan memberi kepada pekerja. Okey, setakat ini okey ya? Okay, setakat ni pelajar semua ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada yang tidak faham, boleh tanya cikgu. Okey, semua faham cikgu. Okay, semua faham Pandai-pandai semua ni. Okey, keperluan kemahiran kebolehkerjaan. Okey, selalunya kita nak tahu apa kebolehan kita dalam kita nak melakukan pekerjaan. Kebolehkerjaan ni maksudnya ciri-ciri sebelum kita nak pergi bekerja, apa yang ada dekat kita. Okey, contoh kelayakan. Contoh macam saya adalah cikgu, mempunyai kelayakan ijazah pendidikan. So pendidikan dengan cikgu adalah sama. Bukan cikgu dengan engineer kan, lain tu kan. Betul. So kita bekerja ikut kelayakan dan kesesuaian kita. Okey. So pengalaman. Contoh pengalaman. Apa pengalaman kita lah sebelum kita nak kerja, kita nak menceburi bidang sesuatu, apa pengalaman kita sebelum ni. Okey, berpengetahuan tentang produk. Macam contoh saya cikgu, saya mesti tahu pasal perniagaan. Jadi benda tu membuatkan atau memudahkan pelajar lebih faham. Kalau organisasi lain mungkin ada bidang-bidang yang tertentu. Okey. Okey, yang seterusnya adalah keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasaran barulah. Okey, itu adalah antara peranan kemahiran. Kita ada kebolehkerjaan pada kita. Okey, seterusnya soalan. Okey, sampai soalan 3 kata 5. Okey, contoh soalan 3 kata 5. Soalan 1 berbentuk soalan objektif. Siapa ni? Okay, Fakrul belum lagi tadi, Fakrul. Yang pertama mungkin siapa? Akmal. Akmal boleh jawab, Akmal? Boleh? Okey, so baca soalan dulu ya. Okey, antara yang berikut, yang manakah dipengaruhi oleh prestasi pekerja?
Okey, jawapan saya ialah A, iaitu 1 dan 2, quality dan productivity. Okey, 1 dan 2. Okey, betul. Betul. Okey, betul. Bagus. Okey, terima kasih Akmal. Bagus Akmal. Okey, soalan ini lebih kepada prestasi. So, kita sebagai majikan, apa kita nak tengok pekerja kita? Dari segi apa? So, ini adalah satu kualiti. Apa kualiti kerja dia? Okey, productivity apa yang dia boleh buat. So, jawapan yang paling tepat adalah 1 dan 2. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Okey, Iman. Try Iman. Okey, boleh ke? Okey. Antara yang berikut, yang manakah aktiviti pengurusan manakah yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia? Okey. Jawapan dia dadu. Apa dadu? D ya itu. Okey, D. Okey, D. Okey. D, betul 3 dan 4. Okey, ini lebih kepada pengurusan manusia lah. Sebab tadi yang kita bincangkan, dia bahagian iklan jawatan dan wujudkan semangat berpasukan. Ya, nasib baik Iman jawab dadu. Jangan bawa dadu dalam exam ya. Mentah-mentah jawapan. Okey. Bagus Iman. Okey. Okey, soalan yang terakhir. Ini untuk topik yang terakhir lah. Okey. Okey. Sabrina. Ni Sabrina tadi senyap je Sabrina. Sabrina okey tak? Okey. Okey, saya. Sabrina okey tak Okey tu? je. Okey, jom kita cuba jawab soalan nombor 3 ni. Okey. Okey, Sabrina boleh nampak soalan? Alright, saya sebut soalan ni. Antara berikut boleh. Okey. Antara berikut yang manakah merupakan peranan pengurusan sumber manusia? Jawapan yang saya pilih ialah C, 2 dengan 3. Okey, 2 dan 3. Okey, kita tengok latihan peningkatan kemahiran dan pemantapan budaya yang profesional. Okey, betul. Okey, terima kasih Sabrina. Betul, 2 dan 3. Betul. Betul. Sebab semua. ini yang tadi kita bincangkan iaitu peranan. Okey, peranan pengurusan sumber manusia. Okey. Okey, untuk menjawab soalan ni, pelajar perlu tahu teknik lah. Macam mana cara nak menjawab soalan. Selalunya pelajar-pelajar saya akan ajar jika jika jawapan tidak tepat, terus pangkah. Macam cikgu pun sudah lama mengajar subjek perniagaan ini. Mungkin cikgu sering temukan pelajar-pelajar yang ada membuat kesilapan, careless mistake lah kononnya dalam perniagaan ini. Apa jenis jawapan ataupun kesalahan yang mereka sering lakukan dalam kertas perniagaan ni cikgu, kalau cikgu boleh kongsikan? Selalunya kalau ikut pengalaman saya, untuk kertas 2 lah kebanyakannya pelajar tidak faham konsep soalan. Kertas 2? Kertas 2. Okey, sebab pelajar mungkin tidak mungkin tidak membaca ataupun dia tak tahu teknik menjawab. Jadi sebelum exam bermula, kita akan mengajar dululah teknik menjawab macam mana. Itu antara kecuaian yang ada lah dalam menjawab kertas 2. Okey, baik. Kertas 2 yang sering murid-murid lakukan kesilapan. Okey, kita nak tanyalah. Ni memandangkan kita masih ada lagi masa ya. Kita nak tanyalah, borak dengan anak murid cikgu hari ini dari SMK Setia Alam, Shah Alam Selangor ni. Kita nak tanya, kita nak tanya seseorang lah. Macam Sabrina. Agak-agak lepas ni Sabrina nak teruskan perniagaan dalam bidang apa? Diam. Saya akan milih dalam bidang fotografer sebab saya memang minat dalam bidang tu dari sejak sekolah lagi. Fotografi ya dia minat. So boleh buat part time job lah. Ya, betul. Okey, macam Sabrina dia minat fotografi. Macam Akmal. Akmal nak buat apa Akmal? Saya nak buat syarikat saya nak buat syarikat kereta. Syarikat kereta? Ni mesti nanti jadi tauke kereta ni cikgu. Itulah. Wow. Okey, good luck untuk Akmal. Seterusnya kita nak tanya Fakhrul Iman pula lah. Apa agak-agak dia nak jadi nanti? Kalau saya nak buka satu cawangan kedai. Lepas tu saya nak buka macam McDonald, buat franchise semua. And then supply barang-barang ke luar negara. Oh, kiranya Iman nak buat macam food and beverages macam tu? Okey, wow. Sekarang ni dah ada tak apa-apa bisnes yang dah Iman buat ke?
Buat masa ni saya macam tengah in process lagi untuk jual makanan. Contohnya macam saya proses aiskrim and then jual pada budak-budak sekolah. Oh, macam pada hari karnival kanak-kanak macam tu. Betul. Wah, bagus Iman. Teruskan, okey? Teruskan usaha anda. Seterusnya kita nak tanya siapa lagi yang belum tadi. Sufi. Mana Sufi? Sufi nak buat bisnes dalam bidang apa tu Sufi? Saya nak ada produk saya sendiri untuk majukan saya punya perniagaan. Sufi nak buat produk sendiri? Contohnya macam sekarang saya bisnes jual makanan Cokoja. Makanan Cokoja. Okey, nampaknya anak murid cikgu ni dalam diam semua dah start bisnes ni cikgu. Ya, betul. Dalam Okey. diam bisnes online. Thank you Sufi. Seterusnya Nadia lah. Nadia. Nak buat bidang apa Nadia? Saya pun ada bisnes sendiri. Nak sambung mak saya punya, iaitu yang nama dia Bukit. Bukit. Adakah itu bisnes pemakanan ataupun macam mana Nadia? Hadiah. Dia macam hadiah. Oh, hadiah macam flower bouquet tu. Yes. Okey, lepas ni boleh lah Kak Wani nak order ya. Nak bagi hadiah dekat orang. Boleh Nadia? Boleh. Okey, dan akhir sekali kita nak tanya Nurin Aina lah. Nurin agak-agak nak buat bidang apa nanti Nurin? Perniagaan dalam bisnes makanan juga. Makanan apa? Spesifiknya? Like macam sate. Wah, sate. Jarang ya anak muda sekarang jual-jual sate ni. Satu benda yang menarik, Nurin. Frozen sate. Sebab family memang ada pernah berniaga situ. Background family business. Okey, bagus. Okey, terima kasih Nurin. Nampaknya semua anak murid cikgu di sini rata-rata memang meminati perniagaan ya cikgu. Ini memang yang pelajar yang memang minat lah dalam perniagaan. Memang aktif di sekolah. Ya, macam cikgu sendirilah kan. Cikgu galakkan tak untuk anak murid cikgu dari muda untuk aktif dalam berniaga cikgu? Ya, betul. Saya memang galakkan sebab benda ni adalah peluang. Okey, sebab kalau mereka tak mula daripada awal, sangat sayanglah. Yeah. Sebab untuk makluman Wani juga, kebanyakan student saya ramai ejen. Ejen kepada produk-produk makanan, kecantikan dan sebagainya. Wow. Jadi ini adalah satu kelebihan lah kepada mereka untuk membuat kertas 3. Ya. Kerja khusus. Jadi benda ni apa yang diorang minat, diorang buat. Jadi mungkin lepas ni diorang akan buka perniagaan yang baru dengan menggunakan rancangan perniagaan. Okey. Itu adalah kesinambungan lah, ada kaitan dengan apa yang berlaku dalam perniagaan lah. Betul. Kalau macam tu mereka sendiri dah mula bisnes awal, lebih mudah lah untuk skor subjek ni sebenarnya. Betul. Okey, jadi akhir sekali cikgu, mungkin cikgu nak buat rumusan ataupun cikgu ada kata-kata semangat, kata-kata raya untuk mereka yang mengambil subjek ini cikgu. Okey, untuk makluman semua pelajar, kebanyakan orang di luar sana menganggap perniagaan ini adalah subjek yang susah. Sebab mungkin mendengar daripada orang luar. Okey, tapi sebenarnya perniagaan ini banyak membantu pemakahan dari segi SPM. Okey, jadi ambillah peluang untuk melibatkan diri dalam perniagaan. Cuba untuk membuat sesuatu perubahan dalam dirilah. Okey, yakin dan teruskan usahalah untuk mencapai kejayaan. Ya, okey, terima kasih cikgu atas nasihat dan kata-kata semangat cikgu pada hari ini. Tapi sebenarnya Wani setuju kata-kata cikgu itu. Perniagaan ni orang kata susah. Tapi betul. macam Wani sendiri, Wani memang mengambil subjek itu di universiti dan memang itu satu subjek yang agak menarik sebenarnya. Betul, bila kita buat aktiviti jual beli. Betul, itu adalah praktikal kita sebenarnya. Praktikal kita dan dia memberi kita satu apa orang kata keseronokan bila dapat pegang duit hasil jualan kita
tu. Betul-betul. Okey. Jadi di sini Kak Wani nak ucapkan all the best lah kepada semua anak murid yang sedang menonton sekarang ini untuk subjek perniagaan. Dan Wani nak ucap terima kasih kepada anak murid dari SMK Setia Alam, Shah Alam Selangor. Thank you Nurin Aina, Nur Nadia, Nur Sufi Afikah, Fakrul Iman, Nur Sabrina dan juga Nur Akmal. Terima kasih banyak-banyak. Kak Wani doakan anda berjaya, memperoleh markah yang cemerlang dan berjaya menjadi seorang usahawan yang berjaya pada masa hadapan. Jangan lupa nanti kalau bisnes berjaya, share-share lah sikit dekat Kak Wani. Boleh Okey, boleh. Alright. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi pada episod akan datang di Road to Success SPM 2021. Tapi sebelum ni kita nak dengar dululah ucapan cikgu untuk para pelajar yang akan menduduki SPM akan datang nanti. Pertama sekali saya ingin mengucapkan untuk this year, ini adalah baru permulaan untuk awak orang kata memproses dalam pembelajaran. Jadi jadikan satu subjek perniagaan ni adalah platform yang mudah untuk awak faham, dapatkan ilmu lebih banyak, kerana subjek perniagaan ni dia banyak membantu dari segi kertas dua. Banyak akan menaikkan markah lah untuk SPM. Ya, itu dia ucapan daripada guru jemputan kita pada hari ini. Cikgu, saya nak ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Wani. Sudi bersama dengan kami di studio hari ini. Cikgu Syahra. Itu dia Cikgu Syahra. Cikgu subjek perniagaan. Ya, betul. Cikgu doakan agar anda semua berjaya memperoleh ni markah cemerlang anda yang menonton hari ini. Kita sama-sama doakan mereka. Dan Wani juga nak pesan untuk tema sambutan Hari Guru pada tahun ini adalah berguru demi ilmu dan bina generasi baharu. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa pada episod akan datang hanya di Road to Success SPM 2021. Jumpa lagi, bye-bye.